Okey, bab 2 iaitu etika kompetensi keusahawanan. So kalau nak jadi usahawan, apakah kompetensi atau kelayakan? Awak tulis itu kelayakan keusahawanan. Awak punya mesti ada competent, kelayakan, layak. Ataupun kalau tak ada kelayakan ini, jadi awak rasanya belum boleh jadi usahawan yang berjaya lah. Sekadar usahawan saja, bukannya usahawan yang berjaya ataupun tak mempunyai kompetensi yang mencukupi. Yang pertama, kelayakan awak mesti pandai menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah maksudnya kalau ada masalah, pelbagai masalah, contohnya kalau staff tak ada, staff tak cukup, ataupun staff mogok, ataupun kalau berkaitan dengan staff, so kita kena selesaikan masalah. Mungkin kalau staff tak ada, so kita akan cari pengganti dia, ataupun kita sendiri yang menyelesaikan tugas. Okey, menyelesaikan masalah itulah. So kita jangan lari pada masalah. Okey, kita mesti menyelesaikan apa juga masalah, kita kena tanggung. Jangan lari. Contohnya kalau pelanggan komplain, so awak jangan diam diri. Ataupun dia minta, contohnya dia minta waranti ke, minta ganti rugi. So kita sebagai usahawan kena bertanggungjawab, kena selesaikan masalah. Macam-macam masalah dalam perniagaan ni. Contohnya awak diperlukan untuk membuat laporan. So awak kena sediakan juga, kena sediakan, contohnya pihak bank nak menuntut bayaran. So awak tak ada duit. Macam mana cara dia? Kena selesaikan masalah, mungkin berbincang dengan pihak bank, bayar sikit-sikit dan sebagainya. Yang kedua ialah keyakinan diri. So awak kena yakin, jangan terlalu bergantung kepada hasutan orang ataupun pendapat orang. Jangan terlalu bergantung. Kalau kita terlalu memikirkan tentang orang, kita tak yakin pada diri sendiri. So awak kena yakin pada diri sendiri. So awak yang ingat bahawa kadang-kadang orang yang tidak cukup sifat, tetapi dia masih boleh lebih baik daripada yang cukup sifat. Contohnya yang tak ada tangan, lukisan dia lebih cantik pada dia. So sebab dia mempunyai keyakinan diri yang tinggi. So awak kena kalau nak menjadi usahawan yang berjaya, keyakinan diri perlu tinggi. Awak rasakan macam orang lain tak boleh, macam kita ni rasa rendah diri sangatlah, kita tak boleh nak bercakap, tak boleh nak nak menyampaikan maklumat, pemalu, and then awak tak yakin produk awak tu boleh terjual. So ini mungkin mainan syaitan, sebab untuk menggagalkan awak. So awak kena yakin pada diri sendiri. Sebab ada yang usahawan umur 23 tahun sudah bergelar sebagai jutawan. Awak tengok YouTuber tu, ataupun usahawan jualan barang. So dia yakin. Yang ketiga ialah ketegasan. Pun penting juga. Tegas. Jangan terlalu mengikut orang. Staff kata apa kita ikut. Kita tak berani nak membuat tindakan kepada staff yang mungkin malas, mungkin pecah amanah.
tak datang kerja, kita tak tegas, tak apa, tidak membuat apa dendaan dan sebagainya. So kita kena tegas kepada staff ataupun mungkin kepada pelanggan yang yang cuba untuk menipu kita dan sebagainya. Yang sebenarnya lah meyakinkan orang lain. So kita kena beri keyakinan kepada orang lain. Kita nak orang nampak kita, dia begitu yakin. Sebab itu kadang-kadang kita, contoh kalau zaman dulu kalau nak membina orang tua saja, tapi sekarang ni sebab dia yakin bahawa orang tua tu boleh boleh menguruskan. Tapi kalau awak sebagai orang muda pun boleh sebagai wakil kepada bertunang, kahwin dan sebagainya. So kadang-kadang karakter awak orang yakin. So kadang-kadang awak kena dari segi pakaian, dari segi percakapan awak, dari segi pengalaman, so awak orang yakin. Sebab itu keyakinan orang kepada itu lebih penting. Sebab itu kadang-kadang kalau awak tengok, kadang-kadang usahawan tu dia terpaksa menyewa kereta yang mahal untuk meyakinkan orang bahawa awak jenis bukannya orang tak ada duit, gitu. Yang sebenarnya menggunakan strategi pengaruh. So itu pun penting juga. So kalau awak ada pengaruh, mempengaruhi orang, mungkin awak ada kenalan, ataupun orang yang utama, yang besar, so kita akan menggunakan strategi tersebut. Peluang-peluang itu kita kena ambil. So mitos ni ialah anggapan yang salah, ataupun yang biasa orang kata usahawan tu apa. Biasanya yang negatif lah, tentang usahawan. So mitos pertama ataupun anggapan yang salah tentang usahawan ialah usahawan adalah pelaksana, bukan pemikir. So sebenarnya awak kena, sebagai usahawan awak kena juga memikir menggunakan otak awak. Jangan asyik buat kerja tanpa melaksana, tanpa merancang, menggunakan daya fikiran. So sebenarnya usahawan mempunyai daya fikiran dan penakakulan yang tinggi, perancangan yang teratur. Jadi inilah sebenarnya mitos tu ialah macam benda yang tak betul. Anggapan orang usahawan tu bukannya tak perlu fikir pun. Contohnya kalau awak McDonald, awak tak payah fikirlah produk dan sebagainya sebab dia dah ada. Tak boleh. So awak KFC, awak usahawan KFC tak, sebab dah ada kan. Usahawan top up contohnya. Okey. Jadi awak sebenarnya kena ada daya fikiran yang tinggi ni. Daya fikiran otak awak kena ligat setiap hari memikirkan tentang strategi, perancangan, produk baru dan sebagainya. Perancangan yang teratur. Mitos 2 ialah usahawan dilahirkan bukan dibentuk. Maksudnya kita fikir adalah aku ni bukannya, mak bapak aku bukannya orang usahawan. Satu keluarga aku susur galur, nenek moyang aku tak ada yang usahawan. So awak pun tak nak jadi usahawan, masih lagi nak bekerja. Sebenarnya usahawan dilahirkan bukan ni awak punya anggapan, dilahirkan bukan dibentuk. Sebenarnya usahawan realitinya daripada pendidikan dan pengetahuan, usahawan dapat dibentuk. Awak sendiri, awak mungkin mak bapak awak bukannya di kalangan usahawan, awak sendiri pun tak minat usahawan. Sebenarnya itu salah. Awak boleh membentuk sifat sebagai usahawan melalui proses pembelajaran dan latihan. So antaranya ni lah, awak ambil kursus ni.
2 jam kredit ni seminggu 2 jam. Awak boleh belajar apakah itu usahawan dalam khusus modul keusahawanan yang awak sedang ambil pada semester ini. Mitos 3, anggapan yang ketiga yang salah, usahawan adalah golongan yang tidak sesuai dalam akademik dan masyarakat. Kebanyakan usahawan berjaya mempunyai pemikiran yang kreatif dalam membangunkan perniagaannya. Contohnya Ray Kroc, pengasas pada McDonald, mempunyai idea perniagaan franchise yang kreatif dan berjaya di seluruh dunia. So kadang-kadang kalau usahawan ni adalah orang masyarakat, tak perlulah masyarakat, NGO tak payahlah berniaga. Orang akademik macam pensyarah tak payah berniaga. Itu salah. So sebenarnya usahawan ni perlu pemikiran yang kreatif. Mungkin di kalangan akademik, pensyarah-pensyarah, ataupun awak sendiri sebagai diploma, pemegang diploma, sesuai untuk adalah mempunyai otak. Contohnya Ray Kroc ni lah yang apa ni, yang mempunyai kelayakan akademiknya, yang seterusnya telah berjaya sekarang ni McDonald ni seluruh dunia dengan perniagaan franchise. Apa maksud franchise ni? Franchise ni maksudnya daripada Amerika, dia akan set upkan dia punya menu dia, and then dia punya senarai dia, iklan dia, reka bentuk dan sebagainya, harga. So kita hanya ambil orang kata orang Malaysia hanya ambil franchise dia ataupun reka bentuk dia, lesen yang dikeluarkan oleh McDonald. Semua sama satu dunia kalau perhatikan. Rasanya hampir sama. Usahawan, metode ketiga usahawan adalah golongan tercicir dalam akademik. Dan biasanya awak lah, kalau orang yang tak lulus, apa yang aku nak buat? Aku lepas SPM ni, jadi biasanya orang berniaga ni orang yang dah tak ada tempat kat universiti, dia berniaga. Salah. Sebenarnya ramai juga usahawan yang berjaya dalam bidang akademik menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Contohnya orang yang ada diploma macam awak, ataupun ada ijazah. Ramai, terlalu ramai yang telah menceburi perniagaan. Dia tidak pun bekerja dengan orang, dia ambil bidang yang sama. Contohnya di ID ataupun di SB, di masa dibina, sudah belajar ilmu-ilmu tu. So dia tambahkan lagi nilai dia dengan dia berniaga lah. Apa yang ilmu yang dia dapat, dia berniaga. So dia dapat gajian orang, untung yang lebih besar, gaji yang lebih besar kalau contohnya berbanding dengan awak makan gaji. Ramai golongan profesional mencubakan diri dalam bidang ini. Mitos 4, usahawan mesti memiliki semua ciri dan profil usahawan tertentu. Dia tak semestinya awak perlu apa, perlu cantik, perlu pandai cakap Inggeris, tak semestinya. Perlu apa, gagah, perlu apa sihat, tak semestinya. Kadang-kadang orang yang berminat tu lebih penting. Orang yang paling minat, walaupun mungkin dia tak cukup, tak ada tangan ataupun mata tak nampak. Ada pernah dulu orang yang tak ada mata, dia ada college, dia sebagai usahawan membuka college, dia tak nampak. Itu maksudnya usahawan ni tak semestinya mempunyai ciri. Asalkan minat ada, ciri dia kurang, tak cantik pun kadang-kadang, cakap pun tergagap-gagap, tapi dia menjadi usahawan yang berjaya. Kadang-kadang dia tak ada kelayakan akademik pun. Macam contohnya Tan Sri Said Mohtar, orang paling kaya di Malaysia, orang Melayu paling kaya. Dia hanya belajar sekadar SPM sahaja. Itu sebenarnya sebab dia minat berniaga, dia berjaya. Mitos kelima, apa yang diinginkan usahawan ialah wang. Biasanya kita ingat bahawa yang salahnya tentang kita lah usahawan ialah wang, mesti nak untung kan. Aku ni tak nak lah, asal ada gaji cukup, okey. Itu adalah salah. Wang penting.
Tapi ia bukanlah semata-mata mengaut keuntungan. Usahawan mesti sedar akan tanggungjawab sosial. So, awak bukan sekadar sahaja untuk mendapat keuntungan, tetapi awak juga ada tanggungjawab kepada masyarakat. Contohnya, kalau awak kalau tak ada orang nak berniaga menguruskan jenazah contohnya, siapa yang nak menguruskan jenazah? Nak sediakan kain kafan dia, takkan pakai kain batik pula ataupun kain sutera pula. Sebab ada keperluan dia kain kafan tu. So kita adalah yang berniaga kain itu sebab tanggungjawab sosial. Mungkin tanggungjawab sosial adalah menjual nasi, ataupun kalau contoh di kolej, kalau tak ada orang jual nasi, makanan, budak-budak tu nak makan macam mana? Itulah tanggungjawab sosial yang perlu difikirkan. Bukan sekadar wang saja, dia adalah salah. So bila mana awak memikirkan tanggungjawab, so bila orang puas hati, so masyarakat akan membayar harga tersebut, ya. Mitos ke-6, usahawan mencari kejayaan tetapi mengalami kegagalan. Biasalah, nak berjaya mesti gagal. Siapa yang tak berani gagal tak payah. Usahawan sentiasa akan bakal mengalami kegagalan, namun kegagalan ini bukan selamanya. So sebenarnya realitinya biasanya gagal bukannya selama-lamanya. So perhatikan kalau macam KFC tu, dia bermula berniaga umur 70, baru mula berniaga KFC. Setelah dia gagal, orang tak terima resepinya, dan sebenarnya kegagalan itu akan mengajar dan mematangkan usahawan. So jangan serik dengan kegagalan. Sebenarnya daripada kegagalan itu boleh mencapai kejayaan. Usahawan adalah ini kalau usahawan mesti risiko lah, rugi je lah nak kena bayar. Jadi kalau macam mana cara dia? Usahawan yang bijak akan berhadapan dengan risiko yang telah dikira dan diperhitungkan yang bakal terjadi. So awak kena sediakan payung sebelum hujan. Okey? Apa yang berlaku, risiko yang bakal berlaku bila awak berniaga, awak kena sediakanlah cara penyelesaiannya. Contohnya kalau awak tahu bahawa mesin selalu rosak, macam mana cara dia? Awak selalu buat servis. Contohnya awak kereta kan, takkan awak tak buat servis kan? Bawa sampai setahun apa, tiap-tiap hari awak tak ada servis, memang dah rosak. Sebab tu awak kena buat perancangan supaya tidak mudah rosak. Dan kalau contohnya rugi, asyik rugi, jualan tak banyak, tak tinggi. So bagaimana cara dia? Tingkatkan promosi, beri diskaun, okey, mungkin kurangkan harga, okey, dan beri buat masakan mungkin yang sedap sikit, dan banyak lagi kaedah-kaedah untuk awak menarik. Tingkatkan promosi. Kejahilan adalah kelebihan bagi usahawan. Usahawan memerlukan pengetahuan yang mantap dan kukuh terhadap kekuatan dan kelemahan. So maksudnya, aku ni bodoh lah, aku tak boleh berniaga, itu pun salah. So, dan awak kena dapatkan lah semua tu, kena pengetahuan yang mantap dan kukuh terhadap kekuatan dan kelemahan bagi menghadapi dunia mereka dan penuh cabaran. So pengetahuan ni awak boleh dapat daripada pengalaman dan sebagainya, daripada kawan-kawan lain yang telah berjaya. Apa yang diperlukan oleh usahawan adalah nasib. So nasib, kalau kita cakap nasib menyalahkan nasib saja, so macam mana orang lain tu yang sama juga macam kita boleh berjaya? KFC boleh berjaya, adakah ia bergantung sepenuhnya pada nasib? So sebenarnya memanglah kalau dalam Islam memang tak nasib, tapi kalau kita tak usaha, so kita jangan bergantung sangat kepada nasib,
tanpa usaha, kena buat perancangan yang baik dan teliti. Okey, kita telah habis bab 2 kompetensi, dan kita sambung bab 3 Nanti saya akan upload bab 2 ni